Hello, selamat datang ke program Belajar Bahasa Inggeris Mudah dengan kaedah Visual Illustration. Kaedah Visual Illustration akan digunakan supaya mudah untuk anda mempelajari bahasa Inggeris. Dalam unit pertama, kita akan mengenal 8 parts of speech ataupun 8 bahagian bahasa Inggeris. Yang pertama sekali adalah noun ataupun dalam bahasa Malaysia kata nama. Yang kedua adalah pronoun ataupun yang kita sebut sebagai ganti nama. Yang ketiga adalah verb, dalam bahasa Malaysia perbuatan. Yang keempat, adjective ataupun kita sebut dalam bahasa Melayu sebagai sifat nama. Seterusnya adalah adverb ataupun yang kita sebut dalam bahasa Melayu sifat kata. Seterusnya adalah preposition yang kita sebut sebagai preposisi dalam bahasa Melayu. Dan seterusnya conjunction ataupun kata hubung. Dan akhir sekali adalah interjection. Apabila kita dapat menguasai dan mengenal ke-8 bahagian bahasa Inggeris ini, dengan mudah kita akan dapat menguasai bahasa Inggeris dan kita dapat meneruskan pelajaran kita supaya kita dapat menguasai bahasa ini dalam masa yang singkat. Pertama sekali, kita perlu mengenali noun. Apakah itu noun? Noun akan menceritakan tentang person, place, thing or idea, iaitu orang ataupun tempat atau benda dan juga sesuatu konsep atau idea. Sebagai contoh, Ali, Daniel, John, Rahman. These are examples of person, iaitu noun yang menceritakan tentang orang. Yang kedua, noun yang menceritakan tentang tempat. Examples of place, for example, Russia, Kuala Lumpur, Madrid, and so on. Seterusnya are examples of things. Contoh-contoh yang mana noun menceritakan tentang benda-benda. For example, tables, chairs, bottles, house. And the last one is example of ideas, di mana noun digunakan untuk menceritakan tentang sesuatu konsep atau idea. Sebagai contoh, fairness, friendliness, peace, and so on. Seterusnya adalah pronoun. Pronouns are used in place of nouns or noun phrase to avoid repetition. Examples of pronouns, I, we, you, he, she, it, they, them, and those. Pronouns adalah ganti nama. Ya, sebagaimana yang saya sebut tadi, I, saya, we, untuk kami, you, anda. Seterusnya, he, she, ataupun dia, dan it, kita rujuk kepada sesuatu yang bukan manusia. Dan akhirnya, they, them, atau those, apabila kita merujuk kepada lebih pada seorang, ataupun kita panggil dalam bahasa Inggeris sebagai plural form. Seterusnya, kita perlu mempelajari tentang verbs, ataupun perbuatan. Verb shows actions or state of being. It is used to show what someone is doing or what someone did. Iaitu perbuatan adalah untuk menunjukkan apa yang seseorang itu buat ataupun apa yang seseorang itu telah buat. For example, run, read, jump, eat. Ini ada contoh-contoh perbuatan yang diklasifikasikan sebagai action verb. Action verbs adalah perbuatan-perbuatan yang biasanya kita boleh nampak. Seterusnya adalah state of being ataupun perbuatan ataupun dalam bahasa Inggeris verb yang menunjukkan keadaan seseorang seperti realize, ya, ataupun seseorang itu sedar, believe, seseorang percaya, know ataupun tahu. Ini pun termasuk dalam klasifikasi sebagai verb ataupun perbuatan. Seterusnya, kita juga perlu mengenali adjective. Adjective describes, modifies or gives more information about noun or pronoun. Adjective sebagaimana yang kita bincang tadi adalah sifat nama. Dia akan menceritakan ataupun mengubah ataupun memberi lebih maklumat tentang nama dan sifat nama tersebut. Sebagai contoh, beautiful house. House adalah noun ataupun kata nama.
Beautiful menceritakan tentang keadaan rumah tersebut. Jadi di sini, beautiful dianggap sebagai adjektif kerana ia memberi maklumat yang lebih tentang noun tersebut. Dia bukan hanya menceritakan rumah tetapi bagaimanakah keadaan rumah tersebut. Satu lagi contoh. Handsome man. Man adalah noun ataupun kata nama. Tetapi handsome man memberikan kita lebih maklumat tentang orang lelaki tersebut, iaitu dia adalah seorang yang handsome. Dan seterusnya, tall boy. Boy adalah noun ataupun kata nama. Adjektifnya adalah tall, sebab tall menceritakan keadaan budak lelaki tersebut. That he is a tall boy. Yang budak itu adalah seorang yang tinggi. Di situ tall adalah adjektif. Seterusnya kita akan mempelajari pula tentang adverb. An adverb describes a verb, an adjective or another adverb. Dalam erti kata lain, adverb ataupun kata kerja akan menceritakan tentang perbuatan ataupun verb, an adjective ataupun kata nama, atau another adverb ataupun satu lagi kata kerja. Sebagai contoh, he speaks slowly. Slowly is an adverb. Slowly menceritakan bagaimana dia bercakap. How he speaks. He speaks slowly. So in this case, slowly is an adverb. Another example, they walk quickly. Dalam contoh ini, quickly menceritakan bagaimanakah mereka berjalan. So quickly is additional information ataupun maklumat tambahan tentang cara mereka berjalan. Let me share another example. She runs occasionally. Occasionally here is used to explain how she runs. Dalam arti kata lain, perkataan occasionally digunakan sebagai maklumat tambahan bagaimanakah dia berlari. Seterusnya, kita juga akan mempelajari tentang preposition ataupun preposisi dalam bahasa Melayu. A preposition is a word used to link nouns, pronouns, or phrases to other words within a sentence. They act to connect the people, objects, time, and location of a sentence. Dalam arti kata lain, preposition adalah digunakan untuk menyambung atau menghubung di antara kata nama, ganti nama, ataupun frasa-frasa di dalam satu ayat. Biasanya digunakan untuk menghubungkan perkataan di antara orang, objek, masa dan lokasi. Dalam pengalaman saya mengajar bahasa Inggeris, saya dapati bahawa selain pada tenses, preposition adalah satu bab yang mana pelajar-pelajar Melayu menghadapi masalah yang besar kerana preposition dalam bahasa Inggeris dan bahasa Melayu, walaupun makna sama, namun penggunaannya amat berbeza. Examples of prepositions: on, in, around, up, against, between, before, after. Sebagaimana yang saya sebut di awal tadi, walaupun makna yang sama, namun penggunaan preposition di dalam bahasa Inggeris dan bahasa Melayu amat ketara. Sebagai contoh, dalam bahasa Inggeris, kita sebut he is on the plane. Bermakna dia berada di dalam penerbangan. Namun dalam bahasa Malaysia, kita tidak mengatakan dia di atas penerbangan ataupun on the plane. Kita kata dia berada di dalam penerbangan. Jadi, pelajar-pelajar Melayu selalunya akan menterjemahkan yang sama dan menggunakan preposition yang salah. Kita akan mempelajari dengan lebih detail lagi apabila kita belajar atau mengkaji bab preposition dalam mata pelajaran akan datang. Seterusnya, setelah preposition, kita juga perlu mempelajari satu lagi bahagian bahasa Inggeris iaitu conjunction. A conjunction is a part of speech that is used to connect words, phrases, clauses or sentences. Dalam arti kata lain, conjunction adalah kata hubung yang menghubungkan antara perkataan, frasa ataupun ayat.
Examples of conjunctions will be and, as, because, but, for, or, neither, no, and so on and so forth. So ini adalah contoh-contoh conjunction. Conjunction adalah agak mudah dipelajari, namun ada juga conjunction yang agak mengelirukan pelajar-pelajar Melayu. Seterusnya, setelah conjunction yang akhir sekali adalah interjection. Interjections are words used to express strong feeling or sudden emotion. They are included in a sentence, usually at the start to express a sentiment, such as surprise, disgust, joy, excitement, or enthusiasm. Dalam arti kata lain, interjection adalah kata seru yang menceritakan jika seseorang itu dalam keadaan terkejut, ataupun dalam keadaan marah, ataupun dalam keadaan kesukaan, ataupun teruja dan sebagainya. Examples of interjection will be, hey, oh, good, superb, ouch, yuck, dan sebagainya. Dalam mata pelajaran akan datang, kita akan belajar setiap satu aspek 8 parts of speech dengan lebih detail, iaitu mempelajari apakah itu noun, adjective, pronoun, verb, preposition, adverb, conjunction, and interjection in much more detail. InsyaAllah jumpa anda di mata pelajaran akan datang. Terima kasih kerana menonton siri 1 Parts of Speech.